وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan inayah daripada Allah, kita dapat dipertemukan lagi untuk malam ini, yang mana kita dah sampai pada bulan Syaban. Hanya tinggal sebulan lagi sebelum kita sama-sama menempuh bulan Ramadan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan pada bulan Syaban ini dan menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Kita pada kitab Fathul Mu'in ni kita berhenti pada muka surat 83 dah. Pada kata pengarang, wala qadiran ala nikahi hurratin. Situ. Masih pada bab nikah lagi, tapi bab nikah orang hok tak jumpa zaman ni, iaitu nikah hamba. Maka para ulama menulis bahagian berkaitan dengan hamba ni lah. Kerana pernikahan dengan hamba ni dia ada syarat yang ketat. Sebagaimana yang kita sebut dahulu, tak boleh orang merdeka menikah dengan hamba kecuali dengan 3 syarat. Kita sampai pada perkataan muallif wala qadiran ala nikahi hurratin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wala qadiran ala nikahi hurratin li'adamiha aw faqrihi aw tasarri bi'adami amatin fi milkihi aw thamanin li shira'iha. Lagi pula keadaannya tidak mampu menikahi wanita merdeka kerana memang tidak ada, wanita merdeka tu tak ada, atau kefakiran dirinya, atau dia tak mampu, dia fakir, atau tidak mampu menggauli amah kerana tidak memiliki amah, atau tidak punya wang untuk membelinya amah. Okay. Ini masih kepada syarat yang dahulu yang kata kecuali orang tu tak mampu untuk mencari orang merdeka atau mencari perempuan yang boleh dia tamattu' selain daripada nikah dengan hamba. Sebab nak menikah dengan hamba ni syarat dia ketat. Lagi dia kata wala qadiran, orang itu lagi la qadiran ala nikahi hurratin, dia tidak mampu nak menikah dengan orang merdeka. Dia tak boleh nak nikah dengan perempuan biasa, perempuan merdeka. Sebab apa? Ialah dia li'adamiha, tak ada perempuan merdeka situ. Contohlah, ni pun benda yang tak jarang lah, tak, memang payah sangat lah. Tak ada orang merdeka, tak ada hamba, memang tak ada orang merdeka. Nampak? Li'adamiha, kerana ketiadaan hurrah, au faqrihi, atau kerana fakir. Suami lelaki tadi, dia tak boleh nak nikah dengan orang merdeka sebab fakir. Bayar mahar. Mahar itu mahal. Mahar itu mahal. Hak pertama dengan ra, hak kedua dengan lang.
mahar mas kahwin dia tu mahal sangat. Oh, hok paling komang darjah 3 pun 10,000. Darjah 3 tu. Waktu pun hok nak nasi pun kerak. Nak nasi pun kerak. Jadi hok tu paling murah, tak ada hal lain. Ini antara. Kalau maknanya tak mampu tu, tak mampu. Hok hangit masak nasi hangit. Nak goreng ikan pun tak reti. Au tasarri, ataupun tasarri. Kerana tidak mampu tasarri ala nikah, mana? La qadiran ala tasarri. Wala qadiran ala tasarri. Dia tidak mampu untuk tasarri. Tasarri itu apa? Tasarri itu beli hamba untuk berseronok-seronok. Mana bahasa kita kalau zaman dulu panggil cari gundik-gundik. Bukan berfoya-foya. Tak, ni cara halal ni. Di gundik ni siapa gundik? Gundik ni bukan orang hamba tak. Gundik ni raja, gundik raja. Dia orang biasa tak? Tak, dia orang biasa. Ni makna hamba ni. Jadi hamba untuk tasarri ni hamba yang dimiliki seseorang untuk tujuan dia istimta'. Dia panggil litasarri. Hamba yang dibeli untuk tujuan dia berseronok dengan hamba. Jadi itu halal. Bukan bayar GRO Bukan cari perempuan bayar macam sugar benda. Sugar baby tu hak baru ni tu. Bukan. Tu tak boleh tu. Jangan pandai-pandai pula kata ni boleh kot Ni kira macam hamba dah. Tak. Bukan. Yang ni hamba betul. Kerana hamba bila kita beli dia, kita boleh milik dia. Dan boleh kita guna dia. Kalau dia bukan bini orang. Jadi dia tidak mampu untuk tasarri. Kenapa? Li'adami wujudi amatin, kerana tidak ada amah. Nak beristimta' dengan hamba kan hamba tak ada dah. Li'adami wujudi amatin fi milkihi, kerana ketiadaan hamba dalam pemilikannya. Au thamanin, atau ketiadaan thaman. Li'adami wujudi thamanin, tak ada duit, tak ada harga. Li syira'iha, untuk beli hamba. Hamba kedai ada amah. Hamba kat kedai ada tapi duit tak ada pula. Jadi dikira orang yang lemah, yang tak mampu untuk istimta' cara tu, maka barulah boleh dia menikah dengan hamba dengan syarat-syarat lain lagi. Bukan tu saja, ada lagi syarat. 3 syarat ni kena cukup belaka. Okey, kemudian katanya, walau wajada man yukridu au yahabu malan au jariyatan lam yalzamhu al-qabulu bal yahillu ma'a dhalika nikahul amati la liman lahu waladun musirun. Apabila mendapatkan orang yang memberinya hutang atau menghibahinya. Menghibah ini makna beri saja, beri hadiah. Beri hadiahkannya harta atau budak wanita, maka tidak wajib ia menerimanya. Tak wajib terima. Tapi dalam pada itu baginya dihalalkan menikahi amah. Tidak halal bagi orang yang mempunyai anak kaya. Okey, tengok sini. Sebab tu cerita bab hamba tapi ada hukum hak kait. Hukum apa? Hukum anak bagi nafkah ke bapak ni. Tengok. Jadi ulama buat bab-bab ni bukan saja-sajalah. Ni bab perhambaan. Orang dah cakap dah sama ni bab hamba. Dalam tu ada hukum-hukum yang berkait dengan mungkin berkaitan nafkah yang ulama letak di situ kerana ada munasabah. Apabila dia kata mana tadi? Walau wajada man yuqridu au yahabu malan. Jika seseorang mendapati man yuqridu, ada orang yang boleh beri hutang.
Dia kata gini lah, mu tak ada duit nak nikah lah. Tak ada duit nak nikah lah. Aku beri hutang kamu lah, suruh nikah. Nikah dengan merdeka. Walau wajada man yukridu, dia mendapati orang yang dapat beri hutang. Au yahabu, beri hutang jelas lah. Jawab dia dah jawab gitu. Kalau dia ada jumpa orang sanggup beri hutang ke dia. Jawabnya lam yalzamhu qalbu, belakang tu. Tidak wajib dia terima. Satu. Au yahabu, ataupun orang nak beri saja. Ginilah, ambil lah duit ni. Berapa mas kahwin? 10,000, ambil je. Tak payah bayar. Beri saja, heboh. Malan. Beri hutang atau beri heboh tu harta. Sama ada hutang harta, heboh harta, makna duit dia bagi saja atau bagi hutang. Au jariyatan. Ataupun heboh ni jariah ni dikembali pada heboh jariah. Makna orang nak beri hamba ke dia. Mu nak dah hamba ni, aku nak beri saja ke mu hamba. Makna dia menghadiahkan hamba kepada orang tu menjadi milik dia. Apa hukum? Lam yalzamhul qabulu, tidak wajib akan dia untuk terima, oleh terima. Dia tak wajib terima pun. Makna dia anggap masih tak mampu lagi. Kita tengok, apa gitu? Padahal orang nak bagi hutang, ada nak bagi saja pun ada. Nak bagi hamba pun ada. Tak wajib terima. Ni. Kalau tengok ulama sebut, dia kata li'izamil minnah, kerana besar ungkit tang. Besar ungkit tang. Sebab bila terima daripada orang, bimbang diungkit-ungkit. Bahasa kita sebut takut makan budi. Bahasa kita takut makan budi. Jadi Islam anggap besar tu, makan budi dengan orang. Sebab lagi kalau ada apa-apa, kebetulan ada jawatan besar. Masa mula-mula tu susah dia, orang tolong dia. Tiba-tiba naik jawatan besar. Orang sebut balik lah. Dah ingat masa mu basak khetel tu. masa dah skepeng tu. Aku tolong mu, ni mu dapat jawatan dak tolong langsung. Nampak orang ukit balik dah. Orang ukit balik dah. Itu Islam tambuh tu, supaya setiap orang ada izzah dia. Dia ada, kita panggil ke apa nama ni? Ada diri dia tu ada harga. Nanti tak payah. Kalau jadi jawatan yang penting-penting ataupun qadhi ke, jatuh hukuman, jadi payah lalu. Sebab itu Islam kata tak wajib terima. Tak terima pun nak apa? Padahal nak bagi saja nak bagi saja. Dalam bab lain pun sama. Kalau tengok bab wuduk senang. Apa nama ni? Bab wuduk nak beri bayar harga air. Bayar harga air, hutang harga air, tak. Tapi kalau nak beri air saja tak apa. Sebab beri air saja biasa orang dak ukit. Sama juga macam beri makanan. Kalau orang benda yang biasanya makan minum ni orang dak ukit sangat. Sebab itu antara perkara yang Nabi SAW awal-awal mari ke Madinah, Rasulullah sebut ufshus salam bainakum, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, beri makan ke orang, wa sallu bil laili wan nasu niyam, semayang tengah malam ketika orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan selamat, dengan sejahtera. 3 perkara ni antaranya ialah beri makan orang. Sebab apa? Bila beri makan ni biasa orang jarang ukit. Orang tak apa nak ngukit. Belanja semeja macam, belanja contoh pergi makan, orang bayar ke saing. Tak. Biasa orang biasa lah ni, orang biasa dah ukit. Esok tu ke orang lama-lama pula belanja pula dah ukit. Ataupun kita buat jamuan kita dah ukit. Tak, buat jamu ke buat arwah ke buat apa, orang jarang ukit. Tapi kalau hutang ingat, orang ingat. Kalau we hadiah saja duit, kadang orang ingat. Sebab itu Nabi sebut tu, kadang ibadat ni ibadat yang orang buat, orang tak ukit, payah nak mari riak. Jadi sebab itu dianjurkan supaya beri makan dan seumpamanya ni. Jadi masalah ni, kalau dia beri hutang ataupun dia beri saja sekalipun, tak lazim, tak wajib untuk terima. Bal yahillu ma'a dhalika nikahul amati, bahkan halal beserta demikian itu untuk menikah dengan amah. Dia kira orang tu tak mampu juga, masih tak mampu untuk nikah dengan orang merdeka, boleh nikah dengan amah. Okey, kemudian masuk ni, la liman lahu waladun salihun, tidak, yakni tidak boleh
Untuk menikah dengan amah siapa? Liman lahu waladun musirun, bagi orang yang ada anak yang senang. Anak yang senang ni makna anak yang kaya, ada duit, boleh cari. Ni apa ni? Iaitu nak cerita wajib ke atas anak mengikfafkan kedua ibu bapanya. Ikfaf tu apa? Tunai kehendak mak ayah dia nak nikah. Nampak tak? Isteri mati dah. Ayah pun dah berumur dah, contohnya lah. Ayah pun dah berumur dah, duduk seorang ke mana. Nampak ayah tu kau lama kau miang. Kau lama kau kerek pergi kedai mek siang. Nampak tak? Balik lewat sama. Jadi anak wajib kepada anak ni mengikfah. Jadi termasuk dalam nafkah. Kalau ayah ada duit dah, ada peceng, ada simpanan, jadi cari sendirilah. Dan ni juga bila ayah mampu jangan dilarang. Dah boleh lah ayah dah ingat dah ke mak. Contoh. Sanggup ke ayah menduakan mak duduk dalam kubur dah. Beralihlah fasa kehidupan baru. Nampak tak? Tak apalah tu. Jadi tak boleh, itu tugas. Kalau perlu nampak ibu bapa kita perlu kepada pasangan baru, jangan halang. Bahkan menjadi kewajipan bagi anak nafkah kepada anak kalau ayah tak mampu. Tapi dan ayah perlukan isteri baru contohnya. Perlukan isteri untuk temang dia nanok nasi, bukan nak hari nak pergi makan kedai sama. Dah kalau tutup kedai PKP nak cari siapa? Nak cari siapa? Jadi kadang kena fikir kot tu. Anak duduk jauh, ayah duduk seorang. Ayah nanak dah ajar setuh puyuk. Maka hak ni perlu kena i'fafkan kedua ibu bapa. Nampak? Itu. La liman lahu waladun musirun. Habis. Kemudian katanya amma idza kana tahtahu saghiratun la tahtamilul wat'a au haramatun au majnunatun au majzumatun au barsa'u au ratqa'u au qarna'u fatahillul amatu. Adapun jika lelaki itu memiliki budak amah, hamba perempuan, atau isteri dalam tolak raj'i. Apa tolak raj'i mai sini? Atau isteri dalam tolak raj'i yang belum habis iddahnya. Ada apa? Biar hak tu tambahan pengarang. Kita tengok dalam syarah ini. Yang masih kecil. Kalau ikutnya, kalau seorang lelaki itu memiliki budak amah yang masih kecil, yang ataupun saghiratun umumah, sama ada budak amah ataupun isteri yang masih kecil, yang belum kuat digauli atau telah tua bangka. Tua bangka dia kata. Indonesia sebut tua bangka juga. Atau gila, atau terkena penyakit juzam. Penyakit juzam ni kusta. Atau baros. Baros ni sopok, bala, sakit bala. Atau ratqa. Ratqa ni sebut dah dulu. Makna saluran farah itu tersumbat dengan daging. Au qarna, tulang. Saluran tu tertutup dengan tulang. Maka halal baginya menikahi amah. Okey. Ni masuk. Dia kata, masalah dia kata amma idza kana tahtahu saghiratun la tahtamilul wat'a. Adapun jika seseorang itu di bawahnya mempunyai saghiratun, budak kecil. Budak kecil. Yang la tahtamilul wat'a, yang tak mampu untuk ditamatuk, tak mampu diistimta', tak boleh untuk disetubuhi lagi. Nikah kecil. Ialah Islam membenarkan nikah kecil, tapi nikah bukan untuk menyeksanya, bukan. Nampak tak? Tak boleh bersetubuh, haram menyakiti budak kecil ataupun isteri yang kecil yang tak mampu lagi untuk menanggung bersama tu. Maka nikah sekadar untuk tujuan apa? Mudah aurat, mudah nampak dah. Nak bela duduk serumah, mudah.
Maka kalau dia ada isteri atau ada hamba tapi kecil lagi, la tahtamilu al-wat'a, yang tak mampu untuk diwati, tak mampu untuk wati, maka hukumnya boleh menikah dengan amah lainlah. Au harimah, ataupun perempuan yang sangat tua. Perempuan yang sangat tua. Harimah ni makna orang yang tua sangatlah, tua bangka. Ada isteri tapi tak ada dah. Tak ada apa-apa dah. Au majnunah, ataupun isteri yang gila. Au majzumah, ataupun yang ada penyakit kusta. Au barsa, ataupun yang ada sakit putih topok-topok pada badan dia. Sakit bala, ataupun rotqa, ataupun kornak, penyakit-penyakit melibatkan tak bahagian alat kelamin dia tu tersumbat, farah tersumbat, maka tahfatahillul amatu, baru jadi halal untuk menikah dengan amah. Baru boleh menikah dengan amah. Okey. Kemudian katanya, wa kadza in kana tahtahu zaniyatun ala ma afta bihi ghairu wahidin. Demikian juga jika dia memiliki wanita penzina. Memiliki wanita penzina menurut fatwa dari seorang ulama sahaja. Oh, dak kena terjemah itu tu. Menurut fatwa dari bukan seorang ulama sahaja. Dia ada bukan, tidak seorang ulama sahaja, betul lah. Menurut fatwa dari tidak. Dari tidak dia kata. Betul dah tak? Dari tidak seorang ulama sahaja. Makna bukan seorang je lah. Silap saya baca tadi. Okey. Kata dia, wa kadza in kana tahtahu zaniyatun. Begitu juga kalau dia mempunyai isteri ataupun hamba yang zaniyah, penzina, suka berzina. Nampak tak? Maka hukumnya dia tak ada dah lain, waktu je boleh menikah dengan amah. Nak nikah dengan mereka lain tak boleh. Baru boleh menikah dengan amah. Alama, ini hukum ini mabniyun alama afta bihi ghairu wahidin. Ini dibina di atas fatwa bukan seorang saja ulama. Makna ramai. Kalau ikutnya dia ada dah tu, tapi tak, Islam ambil kira kalau isteri ataupun orang yang dimiliki tu jenis berzina, kesan kepada suami ada. Apatah lagi jenis tubik penyakit yang macam-macam ni, AIDS-nya dah, penyakit-penyakit kelamin semua tu, jadi menyebabkan bahaya kepada suami. Maka bila begitu boleh dia menikah dengan amah. Kemudian katanya, walau qadara ala ghaibatin fi makanin qaribin lam yashukka qasduha wa amkana intiqaluha li baladihi lam tahillal amatu. Apabila lelaki itu mampu mendapatkan wanita yang tengah berada di tempat yang dekat serta tidak sulit untuk menuju ke sana dan mungkin dipindahkan ke daerah tempatnya, maka tidak halal menikahi amah. Lagi syarat dia kata, walau qadara ala ghaibatin fi makanin qarib. Kalau seorang itu mampu untuk ghaibah, untuk mendapatkan perempuan hak tak ada situ. Ghaibah ni tidak hadir di kawasan dia, tapi fi makanin qarib, duduk tempat yang dekat jugalah. Contoh negeri sebelah, negeri hak boleh pergi jalan lah. Lam yashukka qasduha, yang tidak masyakkah untuk menghendakinya untuk menuju ke dia, untuk cari dia. Wa amkana intiqaluha li baladihi, dan boleh untuk dia berpindah, perempuan tadi berpindah bersamanya ke negerinya. Maka bila begitu lam tahillal amatu, tak boleh nikah dengan amah juga. Sebab apa? Awak mampu pergi panggil puang tu kan, bini dia lari duduk rumah cucu contoh. Duduk rumah cucu, boleh je nak pergi rumah cucu, boleh dah ajak paksa-paksa, ataupun pujuk-pujuk balik, akan balik. Tak boleh menikah dengan amah lagi lah. Tu maksud. Kemudian dia kata lagi, wa amma law kana tahtahu ghaibatun fi makanin ba'idin an baladihi wa lahiqahu masyaqqatun zahiratun bi an yunsaba muhtamiluha fi talabi zawjati ila mujawazatil haddi fi qasdiha au yakhafu az-zina
muddata qasdiha fahiya kal adam kallati la yumkinu intiqaluha ila watanihi limasyaqqatil ghurbati lahu. Adapun jikalau memilikinya tetapi berada di tempat yang jauh, ya ada bini dia tapi duduk jauh sangat, jauh dari daerah tempatnya, serta untuk menuju ke sana mengalami masakat, masyaqqah, masyaqqah, mengalami masyaqqah yang jelas. Masyaqqah tu mengalami masyaqqah yang jelas, sebagaimana penanggung kemasakatan. Masakat bahasa, ada bahasa kita ni, bahasa Indong ni. Sebagaimana penanggung kemasakatan, masyaqqah kat itu. Masyaqqah untuk mencari isteri itu bisa dianggap telah melampaui batas, atau khawatir berbuat zina selama dalam perjalanan menuju ke sana, maka wanita tersebut dianggap tidak ada. Sebagaimana pula wanita yang tidak mungkin untuk dipindahkan ke tanah airnya kerana kemasakatan, kerana masyaqqah pengembaraan yang mengenai dirinya. Okey, gini. Ni antara syarat yang berkait lagi. Dia kata amma law kana tahtahu ghaibatun. Adapun kalau orang lelaki itu di bawah tanggungannya ada ghaibah, perempuan yang tidak ada bersamanya, perempuan tu duduk jauh, fi makanin ba'id, yang tempat dia jauh, an baladihi, daripada negeri dia, daripada tempat suami, walahikahu masyaqqatun zahiratun, dan akan mengenai suami itu masyaqqah yang jelas, bi an yunsaba mutahammiluha, dengan bahawa disandarkan kepada orang yang menanggung masyaqqah itu, fi talabiz zaujah, pada menuntut isteri, ila mujawazatil had, yunsabu mutahammiluha ila mujawazatil had, disandarkan orang yang tanggung masyaqqah tu, kita panggil dia melampau batas, berlampau daripada sempadan, melampaui batas, terlampau-lampau, fi qasdiha, pada mencarinya, mencari isteri. Gini, dia kata gini, kena tengok. Pertamanya, kalau perempuan tu duduk bersama kita jauh, dan tempat tu kalau nak pergi kena masyaqqah, kena mengharungi masyaqqah yang sangat jelas, masyaqqatun zahirah, maka diletak dhabit. Macam mana nak kenal masyaqqah yang berat? Masyaqqah ni makna kesukaran. Kesukaran yang bersangatan ni macam mana? Bi an yunsaba mutahammiluha fi talabi zaujati ila mujawazatil haddi fi qasdiha. Itu dhabit dia. Itu dia punya tanda. Nak tahu masyaqqah kesukaran itu berat tak berat, tengok. Perbuatan itu orang nisbah tak? Perbuatan itu orang panggil menebang-nebang, melampau-lampau pergi cari bini. Ambuh dia. Siapa jauh habis 2, 3, 4 kali isi minyak gas. Nampak berhenti kalau lapangan terbang tu 2, 3 lapangan terbang, orang panggil melampau-lampau. Yunsabu mutahammiluha, dinisbahkan kepada orang yang menanggung masyaqqah itu, masyaqqah untuk cari isteri, ila mujawazatil haq, orang panggil melampau hak tu. Nebeng sangat sampai pergi turut gitu bang, jauh pergi turut bini dia. Orang panggil tu golok ni apa jam? Apa jam? Betul lah masyaqqah. Masyaqqah tu orang panggil nebeng tak? Itu kepanggil uruf tu. Jadi dhabit ni letak pada uruf. Orang panggil nebeng tak? Kalau belah alif tan ni bagi saya biasa je. Alif tan ni tu ataupun tu biasa je. Makna kalau naik kapal terbang berhenti 2 kali je gitu, siapa dah. Naik kereta boleh. Makna perjalanan sehari semalam. Kalau jalan betul. Boleh kita ni sehari semalam tak? Boleh, siapa aje lah ni. Usam janggut. Ke naik tika terbang. Naik perahu. Hak tu nak cari isteri. Nak cari isteri tak apa.
Hak tu nak cari isteri. Sekarang ni isteri ada dah. Nak nikah hak lain ni, amah ni. Faham tak? Hak ni nak cari. Nak cari tu memang kena sungguh sikit. Barang molek bukan boleh mudah. Apa dah gitu. Suami di Sabah Sarawak. Tu PJJ tu. PJJ. Lepas tu soalan dia. Kalau di Sabah ada masalah. Sabah lah. Kalau masing-masing Sabah tak ada masalah. Kenapa dah? Masalahnya tak Sabah tau. Tak Sabah. Kalau Sabah tak ada masalah, duduk jauh. Seorang duduk di Arab Saudi, seorang duduk Malaysia. Seorang duduk Arab Saudi, seorang duduk Malaysia. Tak ada apa-apa. Hak ni sibuk buat kerja dia, hak sana sibuk buat kerja dia. Nampak tak? Dia bukan nak boleh nikah ni nikah dengan amah, nak nikah dua tak ada masalah. Nak nikah dua tu berani kedok je. Dia sama je. Hak ni nikah dengan amah ni syarat dia ketat. Ada pun nak nikah dua dengan mereka, itu apa ni? Tepuk dada tanya selera, gitu. Mana tadi? Jadi dia kata sehingga dinisbahkan kepada orang menanggung masyakkah itu, masyakkah nak cari bini itu kepada mujawazatil had, melampaui had sungguh fi qasdiha, pada mencarinya. Au yakhafu zina, ataupun dia bimbang berlaku zina muddata qasdiha, sepanjang tempoh dia tengah cari. Payah nak cari ni, kena lalu 2-3 negara. Dan dalam tempoh tu dia tak yakin. Lalu pula tempat-tempat hak bahaya. Nampak tak? Tempat-tempat yang boleh boleh terjerumus dalam zina dan seumpamanya. Maka hukumnya, ni baru masuk hukum, fahyakal adam. Hukumnya macam tak ada hak orang yang halal untuk dia tadi. Maka hukumnya boleh menikah dengan amah. Hukum boleh menikah ni kallati la yumkinu intiqaluha ila watanihi. Seumpama orang yang tidak mungkin untuk pindahkan perempuan ke negeri dia. Ada bini tu lagi cari-cari boleh, tapi tak mau pindah duduk dengan kita. Kita tak boleh duduk dengan dia sebab kita ada urusan sini kerja, dia tak mau ikut kita. La yumkinu intiqaluha ila watanihi, tak boleh ikut ke negeri kita, dia tak mau pindah. Maka ketika itu boleh menikah dengan amah. Lima syaqqatil ghurbati lahu, kerana berlaku masyakkah, kesukaran, ghurbah, bersendirian, nampak? Berseorangan, berkelana bagi suami. Okey. Jadi susahlah duduk seorang. Kalau duduk seorang susah, maka boleh menikah dengan amah. Kemudian katanya, ini syarat yang kedua, wathaniha bi khawfihi zinan bi ghalabati syahwatin wa dha'fi taqwahu fatahillu lil ayati. Syarat kedua, keadaan lelaki merdeka itu khawatir berbuat zina kerana gelojok nafsu seksualnya sedang takwanya lemah, maka baginya halal mengahwini wanita amah sebagai berdasarkan ayat, yakni ayat Quran. Apa dia kata? Syarat kedua, tadi syarat pertama. Syarat pertama, orang lelaki merdeka tu tak boleh orang tak boleh jumpa atau tak mampu untuk menikah dengan perempuan merdeka. Yang kedua, wasaniha, yang kedua daripada syarat yang tiga itu, bi khaufihi zina, dengan bimbangnya seorang itu akan zina. Dia bimbang kalau tak menikah dengan apa? Tak boleh menikah kat ni, berlaku zina. Dengan sebab apa? Bimbang itu bi ghalabati syahwatin, kerana terlampau syahwat dia, kuat sangat dia. Nampak tak? Tak boleh tahan dia. Au dha'fi taqwa wa dha'fi taqwa, syahwat kuat, takwa lemah. Dia kalau syahwat kuat, takwa kuat, apa? Takwa boleh tahan. Syahwat kuat, takwa lemah. Ni bahaya ni. Boleh jatuh dalam zina. Maka fatahillu, maka halal untuk menikah dengan amah berdasarkan firman ayat Al-Quran, wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum.
Barang siapa yang tak mampu di kalangan kamu untuk menikah dengan perempuan merdeka yang mukminat, maka boleh dia daripada perempuan-perempuan dalam miliknya, hamba-hamba. Jadi istidlalnya panjanglah. Makna kita faham daripada situ, dipaham bahawa syarat supaya syarat seterusnya bahawa dia bimbang, kalau tak menikah juga berlaku zina. Kemudian dia kata, fa in dha'ufat syahwatuhu wa lahu taqwa aw muru'atun aw haya'un yastaqbihu ma'ahu zina aw qawiyat syahwatuhu wa taqwahu lam tahilla lahu al-amatu li'annahu la yakhafu zina. Maka jika gelojak seksualnya itu lemah serta memiliki takwa atau muru'ah. Muru'ah ni maruah. Maruah ni makna rasa apa? Rasa maruah, perasaan ada maruah. Atau rasa malu yang membuat dirinya merasa tidak baik berbuat zina. Atau jika gelojak seksual dan takwanya sama-sama kuat, maka baginya tidak halal mengahwini amah kerana tidak khawatir akan berbuat zina. Maka faham daripada situ, fa in dha'ufat syahwatuhu. Kalau syahwat dia lemah, dia tak apa nak ingin. Benda-benda tu tak apa nak ingin. Walahu taqwa, dan dia ada takwa dia ada. Au muru'atun, atau dia ada maruah diri. Dia ni jaga maruah dia, tak boleh orang burukkan nama dia. Au haya'un, ataupun dia jenis malu. Yastaqbihu ma'ahu zina, yang mana dibilang keji dengannya zina. Malu yang dia bilang keji zina. Makna zina ni makna huduh sangat. Nampak tak? Satu. Jawabnya belakang tak tu. Lam tahilla lahul amah, maka tak boleh nikah dengan hamba. Au qawiyat syahwatuhu wa taqwahu, ataupun syahwat dia kuat tapi takwa dia kuat juga. Nampak tak? Syahwat kuat. Ada makan telur ayam kapung semua hari-hari. Telur ayam kapung madu, tapi orang kuat takwa dia kuat. Sembahyang sokmo, takut ke Tuhan, wirid sokmo, lam tahilla lahul amatu, tidak halal untuk menikah dengan amah. Sebab apa? Sebab tak bimbang zina. Li'annahu la yakhafu zina, kerana dia tidak bimbang berzina. Habis. Walau khafa zina min amatin bi'ainiha liquwwati mailihi ilaiha lam tahilla lahu kama sarrahu bihi. Apabila lelaki merdeka khawatir berbuat zina kepada seseorang amah lantaran sangat terpesona kepadanya, maka tidak bererti halal ia nikah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ini juga menarik ni kalau kita tengok hukum ni. Dia kata gini, walau khafa az-zina min amatin bi'ainiha, kalau seorang itu bimbang zina dengan amah yang tertentu. Dia kasihi. Makna dia ada dah amah wak dia nak. Dia cerita lama dah ni dia nak. Memang dia bimbang kalau nikah ni boleh jatuh zina. Tapi dia boleh menikah dengan orang merdeka lain boleh. Adakah itu dikira sebab untuk dia dibenarkan menikah dengan amah? Jawabnya tidak. Walau khafa zina min amatin bi'ainiha, kalau dia bimbang berlaku zina dengan amah itu tertentu, liquwati mailihi ilaiha, kerana kuatnya kecenderungan kepada perempuan tadi. Memang dia nak sangat puang ni. Dia kenal sangat puang ni. Lam tahilla lahu, masih tidak halal untuknya menikah. Kama sarrahu bihi, sebagaimana ulama-ulama Syafi'iyah menjelaskan hukum dengannya, mentasrihkan hukum tak boleh nikah. Sebab apa? Sebab dia mampu cari orang merdeka. Sebab apa? Kadang-kadang orang lelaki gitulah. Bila dah maknanya hak puang zina tu comel sangat. Tak? Nafsu dia terkena dengan perempuan tu. Jadi ulama kata, apa masalah nikah? Ada orang merdeka lah, nikah je lah. Dah apa comel, tutup api. Tutup api. Lepas tak ada apa, sama je. Lepas tu bila dah selesai, makna hilanglah syahwat tu. Nampak tak? Jadi dari kerana itu ulama tidak menghukumkan boleh menikah juga, semata-mata dia kenal ke orang tu. Kemudian katanya wasyartu tsalitsu
syarat yang ketiga, antakunal amatu muslimatan yumkinu wat'uha fala tahillu lahul amatul kitabiyah. Jadi ini syarat ketiga ni kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.